Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 10. Orang minyak buku sini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan seterusnya, apakah dalil atau tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu ada? Jadi soalannya, manakah dalil atau alamat yang menunjukkan wujudnya Tuhan? Satu soalan yang berbau tauhid lah. Masalah keimanan dia tanya. Kerana tiap-tiap benda dia ada dalil dia. Nah, dia ada tanda dia. Jawabnya, keterangan atau bukti yang menunjukkan wujud Allah begitu jelas dan nyata sekali. Dalam hal ini, para ulama tauhid menggariskan dua jenis dalil yang boleh dijadikan alasan bagi membuktikan wujudnya Allah dan segala sifatnya yang sempurna. Kata pengarang, banyak sangatlah dan jelas sangat bukti Allah ni ada. Anak ditanya, Allah ada tak ayah? Ayah kata ada lah. Dan mana bukti dia ayah? Kita kena pandai jawab. Tak? Ni. Kita beri dalil. Dalil ni benda yang menunjuk atas apa yang dimaksud. Itu panggil dalil. Tak? Dalil akli dan dalil naqli. Dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli ni dalil Quran dan hadis. Dalil aqli, dalil akal. Akal kita. Dua-dua dalil ni boleh pakai. Yang pertamanya dalil aqli, iaitu wujudnya alam yang baharu ini. Termasuklah kita sebagai manusia dan lain-lain makhluknya, amnya, di mana semua yang wujud itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ini adalah suatu kenyataan yang tak dapat dinafikan, bahawa Allah itu tetap ada. Sebaliknya, kalau Allah itu tiada, sudah barang tentu tidak akan wujud suatu pun daripada alam ini. Yang pertama dalil, kalau orang tanya mana dalil wujud Tuhan, mana bukti Tuhan tu ada, mana alamat Tuhan tu ada, kita jawab yang pertama dengan dalil akal. Maknanya Tuhan beri kepada kita akal untuk menghukum sesuatu perkara. Maka akal yang waras, yang tak cedera, maka dia akan tetap mematuhi perintah, peraturan hukum akal. Umpamanya hukum akal mengatakan 3 lebih banyak daripada 2. Terserah kang, terserah ngaji London ke, Liverpool ke, New York ke, atas langit biru ke, 3 memang lebih banyak daripada 2. Akal kita memang semua setuju. Tak ada bangsa yang tak setuju. Bangsa Jepun, bangsa Afrika, bangsa orang putih, bangsa Brazil, bangsa Jawa, bangsa Hadari. Kalau kata 3 lebih banyak daripada 2, akal hak kata betul, akal tu mematuhi perintah hukum-hukum akal.
Dia akal lewat ikut si. Tapi kalau ada mari seorang pula dia kata, mana pula 3? 2 banyak pada 3. Jengkreng. Akal dia rosak. Faham tak lagi? Nampak tak? Maka di antara kita nak heret tentang bukti wujudnya Allah, iaitu ada alam ini. Sebab tu setengah-setengah kitab lama dia kata dalilnya alam ini. Dalilnya alam ini. Lagu mana ke alam? Alam ni apa alam? Nampak? Alam dengan ain. Maknanya ma siwallah. Segala benda yang selain daripada Allah. Alam. Baru kita tahu alam dia. Al-alamu ma siwallah. Alam benda yang selain Allah. Kau anda nak sebut langit ke, bumi ke, bukit ke, laut ke, manusia ke, jin ke, benda lagi. Power Ranger ke, kau anda. Selain daripada Allah, alam. Faham lagi? Jadi adanya alam, kita ambil secontoh, adanya langit. Mesti ada orang buat. Cara nak mikir. Langit yang begitu tinggi. Diperhiaskan pula dengan planet, cakrawala, matahari, bulan, bintang. Meteor. Cancang turun. Tak? Semua tu adakah dia ada sendiri gitu? Mesti akal kata ada yang tukang buat. Tukang buat tu dia panggil Khaliq. Allah Subhanahu Taala. Tahu di mana Allah yang buat? Turun ayat. Allah sendiri beritahu. Sebab akal kita kalau kata benda tu tak ada orang buat, jadi sendiri. Akal tidak waras. Jadi mana? Jadi benda yang tak ada kepada ada. Ada benda yang ada dah berlaku, tu lain, boleh jadi sendiri. Motosikal terbalik sendiri. Benda sabar. Tu benda ada dah, benda tak ada. Kata dah ni siapa buat ni, comel ngak ni. Robot ni. Kedai mana kau buat khabar saya nak pergi tepah? Ni bukan buat kedai. Dah beli dah? Dah beli dah? Dah mana? Dah dia jadi sendiri. Orang hak dengar memang dia tengok atas bawah orang ni. Pi kuda ke apa ni? Jadi sendiri robot. Mesti ada tukang. Tukang tu kau anda kita nak panggil dia pun. Tukang robot, tukang perabot. Kau anda nama kau anda nak sebut. Faham tak? Tak boleh ada gitu je. Dia mesti ada tukang buat. Maka kita semua selain Allah makhlukun. Makhluk mana yang kena cipta. Siapa pencipta? Khaliqun. Khaliq Allah. Tuhan tu Khaliq. Bukan Khaliq. Khaliq minum tu. Khaliq. Dengan kha. Bang Khaliq. Khaliq kira. Nah, Allah yang cipta. Apa jualah buat khabar lah dia pun tak ada, dia jadi sendiri. Mesti ada tukang buat. Maka turun ayat dalam Quran melalui lidah para nabi sampai kepada umat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala barang yang antara langit dan bumi. Bulan, bintang, cacing, anda lah. Cakrawala, langit, planet, tak? Mesti ada orang buat. Ada dalam buku sains dia kata kejadian alam ini bukan Tuhan buat. Tetapi jadi dengan sebab sendirinya. Nampak? Dipanggil semula jadi. Nawak sains tu. Tak kira sains ke, fizik ke, kimia ke, astronomi ke. Bercanggah dengan nas, Quran dan hadis, tolak. Pasal dia makhluk. Makhluk, dia tak boleh dapat tahu gambaran yang sebenar, kejadian dia sendiri. Tak boleh. Melainkan, yang tukang buat cerita. Nampak? Hayawan tahu. Mak hayawan yang lahirkan hayawan, tahu tak? Tahu tak? Tahulah. Siapa khabar?
Mak kita lah khabar. Tak? Takkan JKK khabar. Mak kita lah khabar. Faham tak? Maka dia lebih tahu cara kita beranak tu ke kita lebih tahu pada dia? Pasal apa? Anda tu. Maknanya kalau nak kecek kita boleh tak? Boleh. Pasal kita baru tubik. Tak tiba benda. Mak kita nak kecek bukan mak kita. Boleh kecek, boleh buat cerita. Nak. Masa beranak itu Allah. Tak jerit sikit pun. Suka sama padahal nolong. Boleh? Kita percaya. Pasal apa? Pasal kita tak ada hak dah nak patah. Dia yang lahirkan kita. Nampak? Maka orang yang kena kriang, kena tu lemah. Kita kok. Gitulah. Nak lebih pada dia tak boleh. Begitu. Allah lebih lagi. Bukan mak kita. Dia yang menjadi segala-galanya. Maka sains kata, dalam Quran kata Allah cipta dengan berbagai-bagai bahan Tuhan buat. Sains kata dulu berlaku, masa tu tak ada lagi alam cakrawala, alam maya ada lagi tu. Berlaku letupan, pusaran, debu, dengan batu, dengan besi, macam-macam jenis lah. Belaga sama sendiri, berlaku satu letupan yang sangat besar, yang sangat kuat, dia panggil, dalam sejarah kejadian manusia. Bila meletup kuat gitu, lepas meletup, maka terjadilah sistem suria. Ada matahari, ada bumi, ada mareh, ada Pluto, ada Mushtari, banyak Zuhal. Lepas tu ada planet-planet lain pula di luar sana cukup lekat. Di bumi saja pula ada dengan macam-macam benda. Wow, sains bom. Ada pula benda meletup jadi jamir. Benda meletup jadi uduh jadi jamir. Jadi uduh tak? Dah benda meletup, dah ni jadi jamir. Tu kata sains, bukan semua sains hak ni lah tipu. Tu tak cikgu? Kita buat lawa ke rumah kita jamai-jamai, kita bubung 2 otik. Kita letup lah. Tengok comel pada tadi ke uduh? Tu tak? Kau uduh dah meletup. Tu kata oleh papiah kita dah ada nak mikir, percaya juga. Siap dengan sistem suria tu, siap dengan bumi saja ada pasang suhu air, ada musim salji, musim panas, musim dingin, musim bunga. Meletup apa gitu. Tak usah bubung dah, kita ambil ngecung dah tu, ngecung dak main. Kita ubur dalam lubang hidung Ratu Cantik Malaysia. Kita cucuk. Dak ni catah nak suruh mikir. Kapau. Tengok muka dia. Dengan hak tadi dak netuk lagi. Nampak? Rabak habis lubang hidung. Bahkan Tuhan kita beri akal kan. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak menggunakan fikiran? Tak betul ni karuk ni. Ada pula pelanggaran yang begitu hebat. Siap molek pula tu. Bumi pula dengan macam-macam tumbuhan ada. Tak? Buah pelang saja berapa jenis buah pelang. Buah pelang madu, buah pelang tu macam-macam peseng. Tak? Burung macam-macam jenis burung. Tak pernah sabar. Tak masuk akal. Orang gila percaya. Tak? Mesti tukang buat. Kalau meletup, kalau tepuh, tak lawa. Jadi uduh. Jadi kau punah. Kan kau molek. Kita bawa lori tiala. Atas lori tiala tu ada belaka dengan kayu balok. Dengan mata balok, mata hak potong balok, dengan gaji, dengan tukur, dengan pahak, macam-macam. Nak pergi atas di mana-mana lah. Siapa tengah jalan, tayar pancik, trailer kita terbalik. Nak langgar bukit, gluling 3-4 kali gluling dalam gaung. Masa gluling tu, kayu-kayu tu dia belaga dengan gaji, dengan apa, potong siap apa semua. Tak, siap dengan apa, dengan ketang, dengan baji, dengan apa, jatuh bawah gaung, siap kapal layar suti. No sabar. Cerita keling tak buat gitu. Mana keling tu lebong dah buat.
Kalau kita bawa skrip tu serawi ke pengarah cerita Tamir, walaupun Tamir banyak dah lepong. Tumbuk sebatu bunyi dush. Faham? Tapi skrip kalau lagu tu lah, lori tu balik siap kapal layar, dengan sebab masa geluling tu belaga dengan pahak, belaga dengan tukur, belaga dengan paku, siap kapal layar no. Pengarah cerita keling kata porah, tak ada. Dah boleh cerita ni dah masuk akal. Faham? Gitu lah. Padang lah tu dalil lah, boleh banyak-banyak ah. Bukan bodoh enggak kita ni, cerdik dah. Yang kedua dalil naqli. Naqli ambil daripada nun, qaf dan lam. Naqlun. Nampak? Yang ini yang diambil daripada nas. Itu naqli. Nas ni Quran dengan hadis. Nah, dipanggil nas. Mana dalil mu kata Allah itu wujud, Allah itu satu, Allah baca ayat Quran. Tu dalil. Pasal Quran kalamullah. Bila tuang sendiri kata tu, mu tahu mana mamak hilang motosikal. Pandai-pandai sangat. Dah aku baru cakap dengan dia tadi. Tu. Pasal baru cakap dengan dia. Nah, pasal tuang sendiri ke apa? Ni kita juga tuang sendiri ke apa? Siapa tuang? Allah SWT. Tuang punya alam. Dikabur dalam Quran. Dia yang buat bumi ni, dia yang wujud. Dia yang cipta segala-gala tu. Iaitu keterangan melalui Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini bukan orang Islam saja yang mengakui wujudnya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Tetapi orang bukan Muslim juga mempercayai hakikat ini. Kerana dalam Quran sendiri telah berapa kali diterangkan oleh Allah. Antaranya surah Luqman ayat 25 berbunyi, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Maksudnya, dan sekiranya engkau tanyakan mereka itu, yakni orang-orang kafir, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Orang kafir hak sembah berhala zaman Nabi, musyrikin koh, sembah tok ekong, dia atur dia gantung tok ekong dia di keliling Kaabah 360 ekor. Lebih banyak daripada hak ada atas-atas cerah lanjut. 360 ekor berhala bersusung keliling Kaabah. Tapi walain sa'al tahum, kalau kau tanya wahai Nabi kepada penyembah tok ekor Mekah ni, Cik Abu Lahab dengan Abu Jahal ni, siapa yang jadi langit bumi? Tok ekor hak keras kejong ni ke? Dia yang buat langit bumi? La yaqulunallah. Mereka pasti akan menjawab Allah buat. Dan ni sembah tok ekor, ni wakil Allah. Gitu lah jadi kafir sesat. Jangan cakap bohong saja gitu je. Cakap sedap saja. Benda dak setarang. Cik kita tanya Cina duk nyembah tok ekor, depan gambar misal. Kan rumah Cina kafir lah. Kan ada gambar kan? Ada papan merah tu kan dia kan? Dah lah. Ada gambar Tok Cha dia tu, misal tu macam Jet Li muka. Faham? Ni tanya, "Pek, ini Tuhan kamu?" Tuhan lah. Ini dia buat ni, dunia ni dia buat. Bukan dia lah, itu Tuhan. Tuhan besar punya buat. Ini kecil punya dewa. Digeri konak kau tu lah. Faham tak? Gitu. Kalau dia kata dia buat, ada. Tak di tok ekor kan buat. Pergi kedai pak buat tok ekor. Tak dicak misal. Macam-macam jenis misal. Dia tanya pula kita nak beli tu. Tok ekor tu, ni misal buat ni, misal panjang ke misal Hitler? Dia pun buat. Lagu mana? Tok ekor tu hak berhala-berhala semua tu pakar daripada Hindu. Dia tanya, berapa ekor nak buat? Tuhan Ganesh berapa ekor? Tuhan Ramayana. Banyak jenis nama kan? Tak? Hanuman gambar ke? Tu Tuhan Hanuman ni panggil. Ke kok? Ke Tuhan kok? Ke Tuhan naiknya Tuhan.
Mana tak dah mikir. Kalau kita tanya hak sembah berhala, ni berhala ni yang buat bumi. Bukanlah, bukan itu macam lah. Itu Tuhan besar punya. Mandar dia kata. Allah belaka. Nak. Tapi dah dia bodoh, dia kata ni wakil Tuhan. Nak. Ni Tuhan kecek, ni Tuhan besar, ni Tuhan kecek. Berhala batu gitu-gitu. Nak. Agama Yahudi Nasara pun Allah kau. Orang Nasara amin kau, Yahudi amin kau. Cuma amin bahasa Ibrani berlain bunyi. Bahasa Kristian amin. Tengok cerita putih kan? Bila mati kan kuburkan kan dibaca talqin. Ada baca tak? Ada baca doa tak? Nak cerita Terminator. mak anak air mampu kan? Ada tu imam pada pergi baca. Nah, akhir kali dia kata benda amin. Dibaca dengan imalah. Amin kau. Amin makna perkenankanlah. Nah. Dan kita tanya orang Kristian, ni Nabi Isa buat bumi. Tak, Allah. Tuhan yang Maha Agung panggil. Dia panggil Allah yang Maha Agung. Nah, dan ni anak Tuhan. Dia gitu. Jadi itulah dalil wujudnya Allah. Dan sememangnya Allah jadikan segala-gala di atas, di bawah, depan, belakang, kiri, kanan kita untuk kita balik kepada dia. Itu tujuan dia buat. Dia buat moleknya langit supaya kita tengok. Bila kita tengok langit, maka kita akui kebesaran Allah. Itu tujuan dia. Itu nikmat. Nikmat mata. Dijadikan bermacam-macam perkara yang berlaku di atas muka bumi. Lepas pasang surut, pas surut pasang. Lepas tenang berombak, pas berombak tenang. Bukan saja supaya kita fikir, maka akhirnya kita mentauhidkan Allah. Ini bukan ciptaan manusia. Makna kita perlu kepada agama yang sebenar. Maka datang semua Nabi memberi pesanan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, hai sekalian manusia, melainkan kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Bukan Tuhan buat saja gitu. Banyak hikmah. Hikmah yang paling besar, bila kita memandang kepada segala keciptaan, maka kita ingat kepada pencipta. Kan bila kita tengok bekas dia buat tu, maka kita ingat pada tukang buat. Sepatutnya begitu. Nah, kalau kita tengok benda hak ayah kita mati dah, hak dia buat adalah rumah kita, kita teringat tak ke dia? Teringat tak? Ingat tak? Dah guna kita tengok alam, tak ingat Allah. Sebab terlampau banyak yang Tuhan buat, terlampau banyak yang Tuhan beri, kita lupa kepada Tuhan. Tapi kalau sikit yang memberi, kita ingat. Pelik. Macam ayah kita dengan kawan kita. Nah, ayah kawan kita beri pinjam 5 riyal, kita pun sukanya pasal apa, mati minyak kereta memutuskan tengah jalan. Jumpa dengan kawan dah susah Allah, pergi tidak bawa. Kawan kita ambil 5 riyal. Ambil sajalah si minyak. Kita ingat tak jasa dia tu? Lepas tu 20 tahun lagi kita jumpa pula dengan dia, kita ingat tak kisah tu? Tak? Maknanya pasal apa? Pasal dia 5 riyal. Jasa dia 5 riyal. Tapi ayah kita skor sembang pagi, pak, petang. Dia dah ingat jasa dia. Pasal apa? Terlampau banyak kan? Betul tak? Gitu kan? Begitu juga yang makhluk beri kepada kita sikit, kita ingat Allah beri terlampau banyak. Beri Islam, beri beriman, beri nyawa, beri sehat, beri mata, beri tangan, beri pangkal, beri makanan, beri pitih, beri rumah, beri bini, beri laki, beri macam-macam. Jaya ada maidin. Allah banyak nikmat. Sampai kita lupa kepada yang beri nikmat. Dia memang gitu kan? Kalau kita jalan, orang pun pegang lapu pecek, kita nampak tak lapu dalam gelap. Orang pun suluh tak kita lapu pecek, cek lapu. Dia beli kedai maiding, dah tak minyak boleh lapu pecek se. Dia pun suluh tak kita nampak lapu tu. Nampak tak?
Tapi kalau lapu hok besar semeluk ni disuluh atas muka kita, nampak benda? Tak nampak benda. Pasal apa? Terlapor cerah. Betul tak? Itu. Bila terlapor cerah, tak apa benda. Rebah lolin jalan. Tak percaya tengok orang bawa kereta malam-malam. Dia bawa lampu biasa kita nampak lampu. Tapi kita ubah tak kereta kita besar keret telaga spotlight. Metu balik kita pukul lah pasang. Memang masuk kaum. Tak apa benda. Jadi gelap kamu terus. Gitulah. Nikmat Allah terlampau banyak. Jadi tak nampak. Nah, nikmat sedikit nampak. Sebab tu lawang Allah. Allah beri maknanya daripada tak ada boleh beranak. Daripada duduk dalam perut mak tu tubik luar. Boleh mengakak, boleh berjalan, boleh mendengar, boleh melihat. Beri Islam pula. Makan minum pagi petang. 4 kali sepetar makan. Nah, dengan rumah ada sahabat anda, adik kakak ramai. Dalam rumah ada api. Ada air sendiri. Kereta 2-3 buah. Banyaknya Tuhan beri. Nak kerja boleh kerja. Nak uka kedai boleh uka kedai. Lawang Allah Ta'ala. Tak ingat pun. Pasal apa? Duk ikut hak orang beri RM200 saja. Betul tak? RM200 lawang Allah Ta'ala. Hak paling banyak beri. Bodoh ke cerdik? Jahat ke baik gitu? 200 ya we. Kita sampai ikut ke dia. Lawan ulama, lawan jamaah Islam, marah orang ngajar, dak berahi surah bala. 200. Tuhan beri Allah. Nah. Tu kata. Tu dah. Bila banyak nikmat, bala duduk dalam dia. Gitulah. Dalam nikmat ada bala. Sebab tu kena berhati-hati ambil nikmat. Nampak ikan kembung lalu. Oh, motong molek ikan kembung ni. Bang di mata kain. Naik atas dek ikan gigi seekor. Tak kau nak bagi makan saja. Ada maksud tu. Faham lagi? Bukan mak saudara kita, bukan pak saudara kita nak WPT baik. No, ada maksud. Ada ceracak bud dalam. Makan kena. Makan. Kalau tak mui kena, khutih bipang. Faham tak? Jangan makan habis. Khutih kot biga. Understand? Tak apa. Itu wujudnya Allah. Bertukar gini jadi gini. Sebenarnya Allah yang kehendaki. Kita nak buat hujan tak boleh. Awang yang hujan gelap dah. TDA naik dengan C130. Kapal terbang je lah. Lepas tu sembuh gas. Kalau Tuhan kehendak, hujan. Kalau Tuhan tak kehendak, dah hujan. Pasal dia kuasa betul. Kita disuruh ikhtiar je. Gunakan akal, segala kelengkapan, ikhtiar. Orang putih fikir dulu, dang ke dia. Orang Jepun fikir dulu, dang ke Jepun. Tak kira apa-apa. Kapil beriman, dia belaka kesenangan. Suruh cari je. Ni kita percaya, ada orang Yahudi kata Charles Darwin. Dia kata manusia asal daripada monyet asal beruk, tukar akhirnya jadi orang. Nampak? Salah. Jangan percaya. Kapil percaya. Yang kita wajib percaya manusia daripada Adam alaihissalam, bukan daripada beruk. Yang daripada beruk ialah puak-puak Yahudi. Memang daripada monyet. Tuhan cerita dalam Quran. Nampak? Berlaku di sebuah negeri di pantai Palestin masa tu. Orang Yahudi duduk Bani Israel. Islam lah. Zaman Nabi Musa itu. Jadi Allah Ta'ala haramkan bekerja pada hari Sabtu. Jumaat sampai ke hari Khamis, Jumaat, Ahad sampai Jumaat lah lagi. Sekul sembang pun. Hari Sabtu jangan buat kerja. Berehat, zikrullah. Kampung tu nama Kampung Ailah. Jadi
Bila turun Nabi mai khabar dak benar Hijri 1, berpecah orang kampung tu kepada 3 golongan. Yang pertama ulama, yang kedua orang yang nak Hijri juga, nak tipu Tuhan, yang ketiga tak mau cara. Maka dia tipu Tuhan dia buat mana? Dia kerja muka, dia letak pukat pada hari Jumaat, dia akad hari Ahad. Jadi hari Sabtu tak kerja lah. Cerdik dia. Tang Jumaat, esok nak Sabtu ni, dia tak buka. Kita bank buka laut. Pagi Ahad dia ambil. Mana dia tak kerja hari Sabtu. Tambah juga itu. Makna liarnya dia. Kalau nak tipu Tuhan, maka Allah Ta'ala turunkan laknat jadi kera. Melompat-lompat. Sebutlah ayat Quran sebut. Nampak? Jadi kera. Jadi daripada keturunan kera ni lah jadinya umat Yahudi. Anak dia. Sebab tu orang Yahudi kalau panggil dia monkey, marah dia keturunan. Dia sebenarnya keturunan monyet. Dia orang berubah-berubah ni, dia tak berubah dengan sendiri. Dengan kuasa Allah. Orang jadi keldar, orang jadi anjing, orang jadi monyet, orang jadi khinzir. Ikan muka macam orang, bukan. Tuhan buat sekali-sekali dah buat sama. Supaya manusia mengambil pengajaran. Dia dah buat sama. Pengajaran dia dah buat sama. Macam kuliah dah buat sama. Pagi start subuh, habis 1 tengah malam. Apa nak pergi kuliah? Terberok situ ni. Sekejap je. Kerja 8 jam, kuliah sejam je. Gitu lah buat peringatan. Bukan banyak sangat. Soalan seterusnya mengenai dalil wujud Allah Ta'ala, bolehkah dikatakan bahawa wujud Allah itu adalah wujud alam ini? Cara mengeluarkan dalil itu agak terbalik lagi, mengelirukan. Ada Allah, ada alam. Seolah-olah mengandungi ilat atau tabiat di waktu itu bukan Allah saja yang qadim, tapi alam juga turut qadim. Seperti dikatakan ada gerak jari maka cincin juga bergerak, atau ada api, ada hangus dan sebagainya, sifat-sifat baru. Ini mustahil ke atas Allah Ta'ala. Sebenarnya wujud Allah Ta'ala sejak qadim lagi azali. Sedangkan wujud alam ini hanya beberapa abad saja yang boleh dihitung dan diketahui tarikh. Dalam konteks ini hendaklah dikatakan bahawa wujud alam yang baru ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Jadi cara-cara yang sebenar, kita kata gini, wujud alam ini itulah tanda wujud Allah. Bukan wujud Allah, wujud alam. Jadi balik gitu. Kerana ni, alam-alam ni, makhluk ni baru lagi. Dia tiap-tiap selain daripada Allah, dia ada tarikh lahir. Gitulah. Kereta dia ada tarikh lahir. Tapi tak tulis born. Born ni lahir. Dia tulis manufactured. Maknanya mula dikeluarkan daripada kilang. 2003 kita nak beli kereta. Ni 2004. Mana keluar daripada kilang, beranak. Dia ada tarikh dia. Belum tu tak ada. Magak suku, tayar suku, ring suku, steering suku. Tak. Kita ada tarikh lahir. Sekarang sambutkan hari lahir. Kan hari jadi ya? Hari jadi tak boleh nak sambut. Pasal kita jadi lama dah. Masa tu Adam ada dalam syurga, kita ada dah dalam sulbi tu Adam. Betul tak? Tu jadi kita. Nak kira mana hari jadi tu? Hari lahir ya boleh. Hak ceh ni. Hari lahir. Hukum sambut hari lahir harus. Bid'ah jaizah dia panggil. Bid'ah tak ada Nabi buat, sahabat buat, tapi jaizah. Tak haram, harus. Syarat jangan buat benda-benda yang dilarang. Benda yang tak salah boleh. Nak buat hari lahir. Yang dilarang belah kek, tiup lilin. Nak belah kek saja, tak payah tiup lilin. Tiup lilin ni benda yang wajib dalam upacara menyambut hari jadi orang Kristian. Jangan ikut man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum. Jangan. Belah kek saja dah. Jangan ikut. Buat hari lahir, buat solat hajat, buat doa selamat oleh.
Ni menyanyi-nyanyi pula lari lah. Baik selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Belah okey. Molek tak? Ni menyanyi. Selamat hari lahir. Cikgu besar hari lahir. Anak urik keliling dewan. Guru besar buat hari lahir. 54 umur. Tak? 54 batang. Nak kotak liling. Ambil nafas gitu. Hapu. Bu. Sadung gigi guru besar dua lagi. Tak? Kuat sangat tiup. Tiru buat gitu-gitu. Nah, buat cara kita. Mulai ada buat. Pemimpin buat. Orang besar buat. Ini bukan budaya kita. Kalau gambar beragak pandai kat tulis bukan budaya kita. Dah yang mutiup hari jadi budaya dia. Tuk muka putih ke dia? Tak juga. Bukan budaya kita. Tak. Jaga wajah dia buat jadi. Dia kedok nampak liling banyak di rumah itu. Tak buat liling lain. Kalau buat lah ni cikgu hari jadi berapa batang? 77 batang. Setong keliling. Tak. Pakai bahan ke kipas tu. Tak. Soalan yang terakhir, kita sering kali mendengar atau menyebut bahawa Allah Ta'ala itu bersalahan dengan segala yang baharu. Soalnya di segi apakah perbezaan tersebut serta berikan contoh-contohnya. Di bab tauhid dulu. Kita dengar sama moci-moci, poci-poci, mu'ajir ya haji belajar sifat 20. Dia kata antara sifat Tuhan ni mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah maknanya bersalahannya Tuhan dengan segala yang baru. Bersalahan maknanya tak sama dengan makhluk. Mudah-mudah cakap. Jadi soalannya macam mana hak kata tak sama tu? Kok pihak mana? Lagu mana beza dengan makhluk Tuhan ni? Dan mana bukti-bukti dan dalil-dalil dia? Molek soalan ni. Jawabnya mengenai bersalahan maknanya tak samanya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Agak sudah jelas buat kita di mana Allah berfirman dalam Quran, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada suatu pun bandingan yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi dalil yang diberi mula-mula sekali ayat Quran. Sebab tu dalam apa bidang pun kitab apa yang kita buat, kita tulis Quran dulu dalil. Sebaik-baik, jangan perkataan manusia dulu. Lepas tu hadis. Lepas tu qalal ulama. Gitu adab dia dah. Jadi dalil naklinya Allah kata dalam Quran satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Asalnya laisa syai'un misluhu. Tapi ditakdimkan muakhar jadi laisa kamislihi syai'un. Tidak ada pun suatu yang sebanding dengan Allah Ta'ala apa juga. Ini pakai hak ni dulu. Tak ada benda apa juga pun. Syai'un ni maknanya litakli. Sikit mana pun. Ada apa panggil litahsir. Maknanya nak mensakatkan. Apa juga benda pun tak sama dengan Tuhan. Zat dia ke apa tak sama. Dalam pelajaran ilmu tauhid disebut bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya bersama Allah Ta'ala yang baharu. Yang baharu mana kita makhluk lah. Sama ada tentang zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Sebagai contoh. Zat Allah Ta'ala itu qadim. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan a'rad, bukan arad dan sebagainya. Dan zat Allah bukan berbilang-bilang sebagaimana sama ada berhubung atau bercerai. Manakala sifatnya pula ialah qadim, mutlak dan sempurna, tidak lagi berbilang-bilang sama ada berhubung ataupun bercerai. Baik. Ingat kalau kata tidak sama Tuhan dengan makhluk, berbezanya Tuhan dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Tuhan dengan segala yang baru, maksudnya Allah tidak sama dengan makhluk. Zat dia tak sama dengan zat makhluk. Zat diri.
Jangan faham zat besi. Hak dalam tepi kotak susu tu. Zat bahasa Arab Melayu makna diri. Diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah tak sama perbuatan makhluk. 3 tu. Boh tu. Cara mudah. Lepas tu dia buat contoh tu mungkin orang baru ni jadi payah sikit. Tak apa kita terang jadi mudah. Dia kata zat Allah itu sebagai contoh zat Allah itu qadim. Mana diri Allah ni tak sama dengan kita. Pasal apa tak sama? Kita ni baru lagi. Tuhan dulu kita tak ada. Tuhan dia ada selama-lama. Tu panggil qadim. Ma la awwalalah. Iaitu qadim yang tidak ada mula bagi ada ni. La awwala li wujudihi, tiada permulaan bagi wujud. Tak ada start. Kita ada start. Dulu kita tak ada. Mak kita nikah dengan ayah kita ada kita. Mak kita dengan ayah kita dulu tak ada. Toki kita nikah dengan tok kita. Baru ada mak dengan ayah kita. Masa tok nyang kita tengah anak dara lagi. Tok nyuk kita masa tu cek lagi. Tak ada lagi toki kita. Nah. Semua manusia ni tak ada lagi. Yang ada Nabi Adam tu seorang. Asal Adam tak ada. Ada dah benda lain. Adam tak ada lagi. Tuhan buat langit, lepas tu buat bumi. Lepas belum tu, tak ada. Tu bandingnya diri makhluk. Adapun diri Allah, dia tak ada tu. Dia ada sama. Ada sama sampai bila-bila dulu mana pun dia tak ada start. Nah. Lepas tu setakat tu dah lah. Jangan fikir macam mana ada tak ada start macam mana. Jangan lagi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kalau nak kaji kejadian Allah, kaji gunung berapi, kaji laut, kaji hayawan, kaji burung, kaji bintang, kaji tanah, boleh. Jangan kaji zat Allah. Tak dang. Tak dang. Bila tak dang, kita nak buat juga sumbat lemak, betul tak? Tu ramai pening. Ramai RFC. Mula balik ingat ngaji, kata dia nak kaji Allah. Nak cari start Allah kat mana. Jangan RFC. Tali kopi ikat atas kepala, selipar busiku. Ada apa lah? Jumpa lah cari. Hak orang suruh kaji, tak apa. Barang dia orang putih. Orang putih kaji tanah, kaji bumi, kaji tu. Macam-macam dia kaji. Kaji laut, kaji ikan, kaji jeruk. Untuk manfaat umat manusia. Nak kaji Tuhan. Nabi lah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kaji zat Allah. Tak dang. Dah nak kaji juga, tak dang. Dia biar sapa. Biar padang. Kita naik orang dekat. Berak berhenti kat pam minyak. Kita pun buka taki. Krek. Mari budak nak panyak berapa bang? Isi 200 ya. 200 ya terbakar motor. Dan nembak 4 ya benar nembak bang dia azah. Bung nyala terus. Jeng. Betul tak? Masa ada dengan taki. Tak ada. Lebih pada hak dia dak padang, dia jadi jeng, jadi rosak. Rajin nak makan banyak jagu, siapa sakit tu. Rajin tak? Tak jeng. Zaman budak itu, bila kita makan banyak kan tau. Berapa? Pasal ketak tau. Jadi nyakit tau. Ke jadi kau molek. Jadi nyakit lah. 3 pinggang rumbu ketak. Patut sepinggang Nyakit lagi sakit perut. Berok pula jambang. Macam-macam hal dah. Tak padang dengan benda. Bekas tak padang. Mana ke? Akal kita Tuhan sikit Lepas tu nak kaji dia ni boleh. Kaji roh tak jumpa jari dia. Cuba cari roh kat ni. Siapa boleh jawab? Roh duduk kat ni, dia tunjuk. Siapa betul? Kapal layar suti dia. Faham tak? Roh duduk kat ni, roh. Nak tunjuk atas dahi tak kena. Atas lutut tak kena. Dan roh bukan Tuhan makhluk Dan roh buat daripada benda. Platinum, kerung, fiber, buat benda. Dah erti nak kaji tau. Dah nak kaji Tuhan. Lelek. CD kosong tu 700 meg. Kalau orang ni ada multimedia. 700 meg. CD kosong. Kita nak isi barang situ 2 gig. Masuklah CD. Itu bit merah. Itu bit merah mana tak padang.
Telefon kan dia ada memory card. Memory card dia 64 meg. Tapi dia tak masuk cerita satu sejam setengah. 800 meg dah masuk. Lekat situ. Nah, dah boleh buat benda, tak boleh tubik gambar, lebih benda. Nak telefon tak boleh. Jadi rosak. Lebih pada hak gitu. Akal kita itu kau. Nak kaji. Kaji makhluk dah kita kita. Kaji makhluk. Hak tak nampak. Payah dah kita nak. Hak nampak dah reti dah. Hak nampak tengah-tengah tu, jota-jota tak. Ikut juga lah tu dah reti nak kaji dah. Faham tak? Jadi kita 200 juta. Faham? Tak nampak dah. Hak tu atas darat kering. Dalam air kau tak nampak lagi. Kaji hak ni dah kejadian ni. Orang duduk sebelah kita boleh pergi mereka. Tubuh duduk sebelah kita, tapi dia faham mereka. Boleh tak gitu? Orang mimpi kan? Nak orang mimpi. Kita tidur sekatil dengan bini kita. Nak? Ayo bang. Perempuan tidur atas katil sama orang ke tidur bawah katil? Atas katil? Atas katil. Dek. Kaji tengok dia dah senyum cakap seorang dia. Ada tak? Tak ada lagi tak? Dia je mimpi apa? Ambo ke batannya. Tak? Kadang-kadang dia suka, kadang dia cakap. Dia duduk situ. Dia pergi kat lain. Roh dia pergi kat lain. Nak? Tubuh je nampak duduk situ. Nak? Tengok tidur sebelah kita. Kita tak tidur lagi. Nak duduk baca surat khabar. Dia ngata mata dah depan, tidur dulu. Dia dah suka. Dia buat apa pula? Nak? Tanya esok dia kata mimpi pergi ke Damah. Mana? Mana dia pergi ya? Dah kita kaji macam mana tubuh ada atas katil sebelah kita tapi rata pergi jalan Bandar Jaya situ sini. Lepas tu balik pula catung muka. Dia tanya apa catung dia? Pasal abang nak membeli. Faham tak? Dah li nak kaji, dah nak kaji tu hang sah. Tak. Percaya sudah dah. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Bukan jirim, bukan jisim. Dia dekat-dekat itu. Jirim itu benda tokoh-tokoh tu lah. Jisim ni tubuh. Jirim ni tongkolang-tongkolang. Tak? Ni jirim, dia bertokoh-tokoh, capu-capu-capu jadi gini. Dipanggil jisim tubuh. Tak? Kalau ciri-ciri jadi jirim malah halus semula. Tu sajalah mana benda-benda molekul kau anda nak panggil bahasa Arab. Nampak? Bukan arak. Arak ni maknanya panjang. Panjang, pendek, pedah, comel. Itu panggil arak bukan tu bukan jenis itu. Arak kan? Arak ni dia sifat bagi jisim, sifat bagi jirim. Nah. Dia panggil arak. Macam batang nyapu tu, batang nyapu kita pegang tu, kayu tu jirim. Mana? Tu jirim. Dah panjang gitu, panjang tu dipanggil arak. Faham lagi? Faham tu? Dia mesti tupang. Arak ni dia numpang pada jirim, tak boleh duduk suku tak boleh. Kita pergi kedai, kita nak beli panjang sikit. Faham tak? Panjang 2 kaki sikit. Cina kata mu gila ke apa je. Faham tak? Beli dengan kayu-kayu lah boleh. Mana kita beli kayu 2 kaki, panjang boleh free. Betul tak? Tu panjang tu arak, sifat yang tupang pada jirim. Faham lagi? Jadi kita beli kayu 2 kaki, panjang dia beli, dia hadiah. Dia boleh sekaligus dah balik lah. Kita tak ambuh tak boleh kak. Cina beri kita kayu 2 kaki. Dia kata saya nak kayu aja panjang bau. Nak buat guana, nak recih guana. Tak boleh Pedah duduk di lada. Pedah tu nak duduk tangi tak boleh. Dia duduk di lada. Boleh tupang duduk di belacang boleh. Manis duduk di gula. Pergi kedai minta manis 2 kilo. Tu tak manis mana pula tak. Manis duduk di gula tu. Gula tak pun nak manis dia saja jual 2 kilo. Mana boleh. Tak apa tu. Tu semua tu sifat makhluk lah ke. Bukan sifat Tuhan tu. Faham tu.
Zat Allah bukan berbilang-bilang sama ada berhubung atau bercerai. Zat kita berbilang-bilang. Dia kalau macam kita ni banyak benda ni, kulit, daging, lendir, tulang, macam-macam lemak ada belaka. Nampak seorang tapi kalau tung kena langgar sekatis-sekatis. Mana banyak Tuhan bukan gini. Kita boleh pecah sekatis-sekatis itu bukan. Bukan. Rumah sutil rumah tapi boleh pisah Allah. Atas suku, tiang suku, kayu panjang suku, asuk suku, tiang, macam-macam banyak. Tuhan bukan jenis itu. Mutlak dan sempurna lagi tidak berbilang mana berhubung ataupun bercerai. Ada perbezaan antara af'al adalah perbuatan seperti berikut. Perbuatan Allah tanpa wasitah. Perbuatan Allah tidak ada tolak banding. Perbuatan Allah tidak ada sia-sia. Dan Allah sendiri tidak mengambil sebarang faedah dari perbuatannya dan lain-lain lagi. Pada segi perbuatan pula macam mana? Beza dengan kita tak sama. Perbuatan Allah tidak ada wasitah. Wasitah ni kita guna alat. Tuhan tak guna alat. Kita nak buat kursi kena ada gaji. Kena ada tukur. Nak buat rumah gaji tukur kau. Kena ada pahat, kena ada siku, kena ada paku, kena ada apa. Buat ke tangan rumah tak boleh. Tak boleh, kena ada alat. Faham lagi? Nak tulis surat kena ada pen, kena ada kertas, kena ada belaka. Allah dijadi tak ada wasitah. Tak ada menggunakan alat. Iza aradallah an yakula lahu kun fayakun. Iza aradallahu syai'a an yakula lahu kun fayakun. Tuhan nak buat satu-satu benda, hanya dia perintahkan ada benda tu. Daripada tak ada jadi ada. Siap dengan bumi, dengan planet, dengan bulan, dengan langit, dengan gunung, cukup lekat. Nampak lagi beza? Kita buat barang hak Tuhan wi dah. Wi papang balak dah, suruh gaji je. Barang hak siap dah. Buat dah boleh. Buat balak. Mana boleh buat balak? Potong boleh dah hak Tuhan wi tumbuh. Buat getah tak boleh. Buat tayar boleh dah getah hak Tuhan wi tubik dah. Nak buat besi tak boleh. Besi Tuhan tanam dalam bumi. Pergi ambil lah. Lebur baru buat kuyuk. Nak buat besi tak boleh. Nampak lagi? Begitu juga perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada tolak banding pula. Dah lah perbuatan tak menggunakan wasitah perantaraan. Tak ada alat. Tak ada banding. Molek perbuatan Allah. Tak percaya kita banding dengan manusia buat. Kalau hak Allah tak salah orang. Atak kita buat dengan atak Tuhan buat nolak. Atak Tuhan buat nu langit tu. Nampak? Nu uta tu Tuhan buat mana kelah dengan kereta. Uta molek lagi. Isi minyak sekali 20 hari tak payah isi minyak. Uta 20 hari kali isi. Tak payah isi, tak kena isi buat landing biar sungai. Faham tak? Boleh berjalan tanah atas jalan raya boleh, atas pasir boleh. Kereta Ferrari 2 juta atas pasir boleh. Atas jalan raya pula kena jalan raya luar negara, Malaysia tak boleh. Sambil belu, berlubang-lubang kali. Cabut habis mana spoiler. Faham tak? Rabuk habis. Uta usia ni. Nak boleh duduk boleh bangun. Nak ambil wahnya suruh bangun kita, ambil wahnya pula. Nak ambil buah jambu suruh kita duduk rendah ambil buah jambu. Tu kenderaan Tuhan buat. Banding tak? Isi minyak je. Minyak rendah dah je. Tak? Filter dah yang tukar. Tu. Ni tapak kaki kita ni dengan kasut. Banyak mana dah kasut omo-omo cikgu daripada kecil itu sampai ni anggar-anggar 20 pasang 200 pasang biasa tau. Awak tapak dah habis. Dah tapak kaki cikgu aja nak tukar kedai. Dah situ tak ada tolak banding. Tak usah nak tengok langit, tak usah nak tengok bulan, tak usah nak tengok laut, tapak kaki tu hak komang kali. Banyak lagi pada tubuh badan kita hak hebat-hebat lagi. Hak boleh kecek, boleh besar, macam-macam mesin. Faham?
Tapak kaki dah. Dah aja tukar. Kalau nak tukar, rebah tukang kasut. Cegi kedai kasut beki. Pergi esok. Jalan paya bunga. Ni nak tukar tapak kali. Boleh tak bang? Boleh. Tukar tapak. Mana kasut? Kita pun Allah kat tapak kaki. Tak. Rebah nyanda itu. Tunggu. Mana ada asal. Nah, kalau setakat awak jalan lah. Jangan bubung. Tak. Dah ada tukar. Dan mana hebat dengan Michelin? Michelin kita tukar tayar. Nak 17 inci punya saiz. 45 lebar. Nak tinggi RM600. Suti. Lama mana tahan? 7 bulan. 7 bulan. Hak Formula 1 15 orang. 15 orang je. Habis. Tak boleh lah. Nampak? 4,000 suti. Nak tapak kaki kita? Rata gigi. Tak ada apa-apa. Nak? Kalau nak kaji lah. Maknanya hebat sungguh Allah Ta'ala. Hebat. Tak payah buah lima pun. Tak payah. Molek-molek ada. Nak? Tapi kita tak ingat kebesaran Allah. Hebat lah. Hebat kasut lah. Nak? Oh, molek ni kasut ni. Molek Adidas. Oh. Padahal repuk. Nak? Tapak kaki kita selendar tak apa. Kasut mahal-mahal kena selendar tak apa. Cabut pergi tapak kaki. Nak? Kaki kita tak ada. Dia duri ni pun apa. Nak? Lagi pula Allah Ta'ala buat tak sia-sia dan tidak mengambil faedah. Kesimpulannya bersama Allah Ta'ala dengan segala yang baru adalah suatu perkara yang wajib di segi akal, sedangkan persamaannya adalah mustahil segi logik. Akal kita tidak terima Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Macam mana boleh sama kursi dengan tukang kursi? Macam mana boleh sama tangga dengan tukang wak tangga? Macam mana sama kereta labi dengan tukang wak kereta labi? Tak sama. Dah Allah dengan kita lebih-lebih lagi tak sama. Apa jua keadaan. Zat dia, sifat dia, asma' dia, af'al dia, hikmah dia, tujuan dia, hukum dia tak sama. Dia yang terlebih tinggi kerana dia yang mencipta kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada beberapa soalan. Apakah hukumnya jika seorang itu suka mencarut, menyumpah nama binatang kepada orang lain apabila ia marah? Dia mencarut ni, lepas tu dia kata sebut nama binatang pula. Itu bukan mencarut tu. Mencarut ni sebut nama-nama benda-benda lucuh. Nak? Tapi kalau dia nak marah orang mu lambat macam ayam. Bukan ada lagi mencarut gitu. Faham tak? Macam kura buat kerja. Tak? Boleh kita kata mencarut tak? Tu kena jawab molek ni. Dia faham molek. Faham? Mencarut ni sebut benda lucuh. Tak ada tujuan apa. Nah, bukan tujuan pelajaran ada apa. Tak boleh lah. Allah tak suka. Lepas tu menyumpah sumpah ni demi Allah. Biar tu molek. Demi Allah wallahi barulah panggil sumpah. Sebut nama binatang. Sebut binatang tengok tujuan. Tak. Kalau kena pada tujuan untuk membaikkan orang tak apa. Nah, kerana Allah pun sebut macam binatang. Tapi orang ni bahasa jenis cakap berahi maknanya kata kau orang uduh-uduh. Tidak molek natang beruk ni jap. Jenis tu baru jahat tu. Tak. Tu dak patut tu. Tapi kalau sebut nama binatang apa ada tujuan. Tak apa. Nak. Apakah hukumnya seorang itu memakai gelang getah saja tapi bukan gelang besi? Bolehkah? Dia gelang ni perhiasan perempuan. Maka orang lelaki janganlah pakai. Perhiasan laki-laki ni cincin. Nak? Tak usah pakai gelang lah. Nak pakai perubatan pun jaga-jaga. Janganlah manis apa manis syubhah dengan gelang perhiasan. Tak? Betul lah kita pakai tu gelang katakan berobat magnet. Tapi janganlah siapa macam orang pun macam gelang orang puang. Jadi fitnah pula. Tak? Kena jaga-jaga lah. Tapi kalau kita buat helah saja untuk perubatan, dah kan kita terikut-ikut trend orang sekarang pakai gelang, jadi haram lah pula.
Lepas tu kena benda-benda yang dipertikaikan tu kalau boleh tak usah pakai dah. Tak. Tapi kalau gelang getah ni benda tujuan pula. Saja pakai gelang getah tak payah pakai. Gelang getah ni pakaian daripada orang Yahudi. Sekarang anak-anak muda Yahudi di Amerika dia pakai gelang getah tu warna biru, warna kuning. Nampak? Hak satu lagi gelang hak orang main golf pakai. Bolehlah kita terima kata nak imbang tangan ni nak pukul bola golf. Tak. Dia kena pas sugar pakai. Takkan pukul bola golf atas sugar. Tak. Mana habis dah main golf, sipanglah. Macam orang main hoki ke, dia pakai goalkeeper hoki nampak dia pakai kaki dia. Kaki besar macam transformer kaki. Mana nak gebeng gitu. Dah waktu pergi tali je tengok pergi tali pakai gitu. Tok Imam mau. Tak, maknanya habis cerita dah padang hoki buang. Dah. Tak usah pakai lah. Banyak lagi Islam benar kita berpassion. Kita nak pakai seluar jeans, kan tak ada masalah. Jangan cari nampak peha, nampak punggung lah. Tak. Dah kita minat seluar jeans pasal kita ada kena-mengena dengan anak beranak jeans, kita pakai seluar jeans tak ada masalah. Nak pakai libah ke, Wrangler ke apa ke. Tak. Kau pandai cat apa pun tak ada salah. Orang pang nak pakai seluar, jangan pakai hak ketat. Banyak lagi boleh lawa. Tak mau pakai jubah tak ada. Sunat yang pakai jubah dengan kami, pakai serban, pakai kopiah. Nak pakai baju moden, tak ada masalah. Tapi ikut kata orang. Pakai yang perhiasan tubuh lelaki, yang perhiasan perempuan, jangan pakai. Cincin je. Perhiasan tubuh lelaki-lelaki. Cincin. Nak atas kepala serban. Tak apalah kita tak mau pakai serban, kita tak pakai jubah, boleh. Nak pakai pakaian moden boleh. Nak pakai baju coat, nak pakai baju western, nak pakai baju kemeja, nak pakai seluar selek, tak ada masalah. Nak pakai kasut kangaroo, kasut camel, kasut kelak. Nak red wing pun anda. Nak, tak ada masalah. Jangan curi, jangan tipu orang. Nak. Jangan pakai tutup nampak aurat. Tapi hak pakai yang perempuan tu dilarang, sahaja lah tu. Mana hak lain boleh, spek hitam boleh, tak ada masalah. Nak pakai spek hitam, garis apa kan? Tak ada ulama larang. Ni pakai gelang ni tasyabuh dengan pakaian perempuan. Tak ada masalah. Nak beli spek hitam harga 8,000 se spek hitam. Tak ada masalah. 8,000 se biasa. Nampak? Michael Schumacher pakai 8,000 spek hitam ni. Oh jangan main. Kalau kita 8 riyal main ni, tak ada masalah. Nak gaya. Tak ada ulama pun kata haram pakai spek hitam. Tak ada. Boleh. Allah lagi ya. Nak gaya dengan cermin mata orang. Tak ada masalah. Berdosakah seorang yang menyimpan kumis dan misai? Berapa berdosa pula? Tak berdosa. Taruh misai. Tak ada salah. Cuma ulama besar, misai tu jangan buang separuh-separuh. Mana? Ditaruh tengah ni saja, dibuang tepi ni. Tak. Jadi duduk gitu. Jadi hitam duduk gitu. Faham? Cali Chaplin zaman dulu. Tak boleh. Nampak? Dalam kitab lihat kitab menceritakan tentang janggut lah. Tak boleh buat gitu. Tak boleh. Ataupun dia kokok di atas saja. Bawah ni halus. Kau tengok? Halus bawah ni. Satu ego cicok. Cerita tamik. Tak? Tak boleh. Hak kokok bawah saja, tinggal atas ni ada. Kokok atas saja, tinggal bawah. Aduh. Zaman 50 hangat. Pergi Romdi ke apa gitu. Set-set dua gitu. Saya buat gitu. Misal saja. Kemudian jangan tutup bibir. Tak boleh. Misal jatuh atas bibir. Hak tak nampak mulut dia. Tak nampak mulut. Budak-budak selok tengok. Selok. Misal tak nampak mulut. Dia nak makan nasi kena akak misal. Tak boleh tangga tu. Lagi misal Nabi suruh guting. Wi comel. Jangan wi kena bibir merah. Ingat tu. Kan tak boleh. Mana? Dia gini, yang afdal sekali taruh janggut cukup misal. Tapi kalau nak taruh misal tak salah. Sebab hadis-hadis tentang misal ni bukan banyak. Lagi. Dalam hadis khaliful musyrikin, berbezalah kamu dengan orang musyrikin. Maknanya orang musyrikin dia suka cukup janggut taruh misal. Maka berbeza ni kita kata ulama cukup misal dan taruh janggut.
Lepas tu ada pula ulama kata taruh janggut dan misal. Mana tak sama dah dengan musyrikin. Boleh juga. Jadi kita kompromi daripada beberapa pandangan ulama. Bukan satu orang. Kalau satu orang lain sikit kita nak cerita. Tak? Hukum pakai seluar pendek. Hukum lelaki pakai seluar pendek. Hukumnya boleh seluar pendek. Sebab tu kena belajar. Bahkan maknanya seluar dalam saja kita boleh pakai. Boleh. Tidak haram. Dalam rumah lah. Tak ada orang. Faham? Luar tak boleh lah. Tak kira luar pendek, luar panjang pun. Luar panjang pun haram pakai orang lelaki. Di luar rumah haram. Kalau cari peha. Betul tak? Luar panjang tapi ada lubang peha. Luar panjang haram. Luar pendek tapi lepas pada lutut. Tak apa lah. Ataupun sama air dengan lutut. Tak apa. Ada yang duk panggil luar benda ni? Atas lutut ni, sama air dengan lutut ni. Tak nampak lutut kalau diri. Kalau naik motor baru nampak. Luar benda ada gambar koknya ni. Dia keki pakai ni. Laki sama laki-laki. Tak boleh. Tak boleh. Auratul mukmin baina surati wa rukbati. Aurat laki-laki mukmin antara pusat sampai ke lutut. Pusat dengan lutut tu tatmimul aurah dipanggil, menyempurnakan aurat. Jadi al-rajulu la yanzuru ila aurati rajuli. Aurat laki-laki Nabi kata jangan tengok pada aurat laki-laki. Tak boleh. Tak boleh. Nampak? Tak sah. Laki-laki sama laki-laki pakai hak tadi. Lutut dengan pusat. Yang boleh tengok peha kita, isteri kita, anak boleh. Dalam rumah kata boleh tu, anak tak ada. Ada ayah kalau anak lah, cek dulu ayah. Anak bawa balik ngaji kau belekat, comel anak dulu. Ayah macam dayak ayah. Dah pendek. Dia macam sabar. Dia ingat ke tak apa, tak boleh. Yang boleh tengok anak kita pakai luar pendek atau kita telanjang, anak kita yang Tuhan kata atiflul ladzi lam yazharu ala auratin nisa. Anak-anak kamu dah yang belum lagi reti bab aurat. Betul tak? Boleh. Anak kita umur 1 tahun setengah, 2 tahun setengah tak reti benda ni. Atau 8 bulan atau setahun duduk dalam beseng, dalam bilik air kita telanjang, mandi. Ada dia mana reti? Kalau 6 tahun, dia reti punya. Faham tak? Tak boleh lah. Tu faham lah. Faham lah tu. Dah? Aduh. Berat ayah. Depan anak tak malu sikit. Ayah pergi mandi, tak ingat bawa tuala. Mandi dengan seluar-seluar. Dah buang seluar apa semua, tak ingat ambil tuala. Berlari ke depan anak lanjang naik atas. Faham tak? Ada ayah, ada. Bukan Tok Imam lah, bukan. Faham tak? Boleh ni. Laju. Anak dia tengok main game, tengok pegang PlayStation. Kenapa? Laju. Faham tak? Laju pakatan naik. Kono kau tak apa, anak tak datang tengok. Faham tak? Dah kalau gelecoh dah tangga tak gulung batin jaga setempat depan anak, tak jeng. Berat nandang. Jadi yang ni tak dah dah InsyaAllah lah. Banyak lagi ni. Kalau kita jawab, ekar-ekar tak puas hati pula. Mengambil masa lebih kurang 40 minit pula lagi ni. Atau setengah jam. Kita jawab di lain kali lah. Kemudian solat hajat, Haji Ismail bin Razali dan isterinya Hajah Hakih binti Ali. Hak Belanggar masa nak pergi kuliah kita di Batu Buruk baru ni. Dia nak masuk Batu Buruk, kereta mari Belanggar tu. Patah tangan, patah kaki tu ada di hospital lah. Kita semayang sendiri-sendiri, minta dia lekas sembuh. Tak? Kemudian lagi berita baik, kuliah di Surau Bukit Kecik ni naik taraf lah. Iaitu 2 kali sebulan. Minggu kedua dan minggu keempat. Jadi sama kelas dengan masjid lah. Nampak? Tu panggil naik taraf. Minggu kedua dan minggu keempat. Nampak gua ni? Tak? Pasal kita kena pergi minggu ketiga masjid di Dungung. Tepat buah masjid ni, sebulan ni, bulan depan masjid ni, bulan 1 masjid lain pula. Sekali-sekali je. Jadi dia musim. Bulan 3 masjid lain pula, surau lain pula. Jadi 4 bulan tu sekali lagi.
Sini 2 kali sebulan. So sini ya. Neh. Faham lagi tu? Minggu kedua dan minggu keempat. Naik tarah dia panggil. Neh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi